السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kita baca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat kita sambung kembali kuliah subuh kita menggunakan kitab 40 hadis tentang hukum fiqh Al-Arba'in fil Ahkam yang disusun oleh Al-Imamul Munziri rahimahullahu ta'ala. Muka surat 69. Betul ya, Mawan? Ada tak nak? Itu. 67. Muka surat 67. Memerdekakan hamba. Hamba tak ada dah zaman sekarang, tapi masih tertulis dalam kitab-kitab fiqh. Takut-takut nanti jadi peperangan, maka kita kena tahu juga hukum hamba. Tak ada dah lah ni. Yang ada pun dalam gambar Piramli ya. Ya gadam, jariah. Itu cerita hamba tu, hamba perempuan, hamba lelaki, jual hamba. Tak ada dah. Kalau kita nak dapat pahala besar merdekakan hamba lah dalam bentuk zikir. Dalam bentuk zikir. Siapa yang berzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam satu hari itu 100 kali, maka dia dapat pahala seperti memerdekakan 100 orang hamba di kalangan anak-anak Nabi Ismail. Tak ada lah hamba di kalangan anak Nabi Ismail, makna hamba yang mahal, hamba keturunan Nabi. Kemudian dia ditakuti oleh syaitan. Orang sebut tu 100 kali tu benteng, syaitan ketam, syaitan takut. Jadi orang yang terlibat dalam perubatan Islam, dia kena baca, barulah syaitan takut. Jadi dia nak berubat, syaitan keluar daripada badan orang lain, masuk dalam badan anak dia, masuk dalam badan dia. Jadi Nabi sebut hirsan minasyaitan atau husnan minasyaitan, benteng daripada gangguan syaitan. Baik. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'taqa syirkan lahu fi 'abdin fakana lahu malun yablughu thamana al-'abdi quwima 'alayhi qimatal 'adli
fa'a'ta syuraka'ahu hisasahum wa 'ataqa 'alaihi al-'abdu wa illa faqad 'ataqa minhu ma 'ataq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Artinya daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa memerdekakan apa yang menjadi bahagian miliknya pada diri seorang hamba, dan dia masih mempunyai wang yang cukup untuk membayar keseluruhan harga hamba itu dari rakan kongsinya yang lain, maka hendaklah dia membayarnya kepada mereka, supaya hamba tersebut dapat dibebaskan. Harga hamba itu hendaklah dinilai secara adil. Tetapi jika dia tidak mempunyai wang yang cukup, maka sungguh dia membebaskan apa yang menjadi miliknya sahaja, merdeka separuh. Baik, Allah tidak menghalang perhambaan. Nabi ada hamba, sahabat-sahabat pun ada hamba. Kadang hamba ni dibeli, kadang dihadiahkan, kadang dapat selepas peperangan. Antara harta rampasan perang tu, mah perak dan juga hamba abdi diagih-agihkan. Atau musuh yang ditawan boleh dibunuh, boleh ditebus dan boleh dibuat sebagai hamba abdi. Rasulullah banyak hamba, dan Rasulullah memerdekakan ratusan orang hamba yang disebut sebagai mawali. Kalau seorang maula, mawali, hamba-hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara hamba Rasulullah yang Rasulullah bebaskan ialah Sayyidina Zaid bin Harithah. Nabi dapat Zaid bin Harithah ni dengan cara hadiah. Mula-mula dia hamba isteri Nabi, Khadijah binti Khuwailid. Selepas Sayyidatina Khadijah kahwin dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah hadiahkan Khalid bin Zaid bin Harithah ni, dihadiahkan oleh isteri Nabi kepada Nabi. Hadiah perkahwinan. Kemudian disayangi oleh Rasulullah, jadi anak angkat, dan Rasulullah bebaskan dia sampai orang panggil dia Zaid bin Muhammad. Ramai lagi lah hamba-hamba yang Nabi bebaskan. Sayyidina Abu Bakar juga membebaskan ramai hamba. Dia bebas, dia beli, dia bebas, dia beli, dia bebas, sangat ramai. Allah Ta'ala puji Sayyidina Abu Bakar ni dalam Quran. Puji keikhlasan dia. Dia bebas hamba. Wa ma li ahadin, wa ma li ahadin tujza, macam mana ayat tu, wa ma li ahadin illa ibtigha'a rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Dia bebas, dia beli, dia bebas hamba ni bukan nak dibalas, diucap terima kasih, tapi ikhlas dia semata-mata mencari redha Allah. Wala sawfa yarda, dan dia akan dapat redha Allah di akhirat nanti. Ayat tu memang turun secara sababun nuzulnya atas kepemurahan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sebelum ayat tu Allah sebut dia adalah manusia paling bertakwa. Wa yatajannabuhal atqa. Allah Ta'ala cerita neraka, kemudian Allah bagi tahu al-atqa, orang yang paling bertakwa akan dijauhkan daripada api neraka. Siapa orang paling bertakwa dalam konteks ayat tu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah al-atqa. Wa yatajannabuhal atqa. Atqa ni orang paling bertakwa. Bila orang paling bertakwa, dia paling mulia. Dalam surah Hujurat, Allah bagi tahu umumnya. Allah beritahu, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di kalangan kamu, orang yang paling bertakwa, umum. Tapi hak tadi itu khusus. Disebut wa yatajannabuhal atqa, akan dijauhkan daripada api neraka al-atqa, seorang manusia yang paling bertakwa. Siapa dia? Dia belanja duit dia
dia bebas hamba, dia ikhlas, dia akan dapat redha Allah. Iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an secara khusus, dan sesiapa yang mencontohinya secara umum. Pemurah, duit banyak tak berkira. Itu Sayyidina Abu Bakar, dan ikhlas. Baik, keterangan hamba abdi terbahagi kepada beberapa jenis. Lah tak ada dah. Islam dia tak halang hamba macam saya sebut tadi. Islam dia tidak halang penghambaan. Ada hamba Nabi, ada hamba isteri Nabi. Tapi Islam buka pintu supaya hamba ni dibebaskan. Maksud Islam buka pintu ni, bila orang Islam ada hamba, tak apa, ada hamba tak apa. Tapi bila dia buat salah, banyak salah tu kena bebaskan hamba, denda dia. Contoh, orang Islam ada hamba tak apa, tapi bila mai bulan Ramadan dia bersetubuh di siang Ramadan, apa denda dia? Hamba hak ada tu itqu raqabah, merdekakan. Dan diperketatkan lagi, mukminah, hamba yang beriman kena merdekakan. Bunuh sengaja ke tak sengaja ke? Wa man qatala mu'minan khata'an, siapa bunuh orang beriman walaupun tersilap, tak sengaja, fatahriru raqabatin mu'minah, maka dia kena merdekakan hamba yang Islam, yang bukan OKU, yang salimah. Mukminah satu, salimah, merdekakan hamba yang Islam lagi sejahtera, yang tak pekak, tak bisu, mahal-mahal lah, yang kuat lah, yang sihat walafiat. Jadi orang-orang yang ada hamba, lepas hamba. Terlanggak orang mati, pi memburu tertembak orang mati, orang yang mati itu Islam, beriman, kena merdekakan hamba yang sihat walafiat dan beriman. Jadi orang yang ada hamba pakat duk lepas. Ataupun orang beli, dia ni buat salah, dia ada salah, dia nak tebus dosa kesalahan ni, dia pergi beli ke kawan dia. Aku nak beli hamba, kira harga apa, beli merdeka. Lepas seorang. Islam berjasa membebaskan perhambaan. Mana ada hamba orang lah ni? Tak tahulah, ada lah kot perdagangan manusia secara sembunyi-sembunyi ni. Mungkin masih ada jual orang ni. Tapi dulu-dulu memang ramai lah hamba. Jasa Islam. Islam dia tak halang benda tu, tapi dia bagi keluar. Dia buka pintu. Dia buka pintu. Setubuh bulan Ramadan hamba. Terbunuh orang. Kalau bunuh sengaja lagi lah. Bunuh sengaja, selain daripada dihukum bunuh, dia juga perlu tebus dosa dia, memerdekakan hamba. Oleh kerana sekarang tak ada hamba, kesalahan-kesalahan berat ni kena ganti dengan puasa 2 bulan. Puasa 2 bulan berturut-turut. Antaranya suami isteri lah. Suami dia tak suka kat isteri dia, dia bergaduh, dia kata, kamu, aku anggap macam mak aku. Dia anggap macam tu. Hang ni macam mak aku. Dia tak boleh bersetubuh dengan bini dia, pasal dia dah menganggap isterinya seperti ibunya sendiri. Kalau dia setubuh, mana dia macam, na'udzubillah, macam rogol mak dia sendiri. Haram bersetubuh. Cakap macam tu zaman jahiliah dianggap cerai. Tapi dalam Islam itu bukan cerai, itu dia mengharamkan dirinya bersetubuh dengan isteri dia. Dia kata, hang macam tu aku, hang macam kau aku. Dalam family dia lah, perempuan-perempuan yang dia haram kahwin. Kamu seperti itu. Kalau dia cakap dengan nada marah, emosi, maka dia haram bersetubuh. Nak setubuh, boleh, merdeka hamba. Hamba tak ada, puasa 2 bulan dulu. Dia kena saum syahrain mutatabi'ain min qabli an yatamassa, dalam Quran sebut. Sebelum mereka menyentuh, yakni sebelum mereka melakukan hubungan kelamin, mereka kena saum. Siapa kena? Laki yang kena. Puasa 2 bulan berturut-turut sebelum nak bersetubuh. Pasal dia dah kata bini dia, kata dalam keadaan marah lah, kalau puji tak apa. Wih, hang masak sedap gulai, macam gulai mak. Tu kan marah, tu puji. Ataupun gaya jalan macam mak, tu tak apa. Fizikal tubuh, kalau dia samakan dengan perempuan dalam keluarga dia yang diharam kahwin, mak dia, tuk dia, mak menekan dia, kak dia, adik dia, apa semua, anak menekan dia, maka dia tidak boleh bersetubuh. Kalau bersetubuh berdosa, dia kena bayar denda dulu. Puasa 2 bulan dulu, selesai 2 bulan tu baru boleh. Macam tu.
Kalau bersetubuh di siang Ramadan, puasa 2 bulan, tapi boleh bersetubuh malam-malam. Tadi teruk lagi, siang malam tak boleh. Habiskan tempoh denda 2 bulan tu, siang malam pun tak boleh sentuh. Gatai sangat. La yaquluna munkaran minal qawli, kerana mereka bercakap dengan cakap yang tak patut. Kata isteri macam mak apa? Isteri-isteri lah, mak-mak lah. Ni orang tak jaga mulut, dia tak mengaji bab munakahat, nikah kahwin. Banyak lagi lah contoh-contoh kesalahan yang perlu merdekakan hamba. Ada yang boleh pilih kalau dia bersumpah, wallahi itu lain pula. Dia bersumpah dekat isteri dia, wallahi, guna lafaz sumpah, demi Allah, aku tak akan bersetubuh dengan kamu sampai bila-bila. Yang tu boleh langgar sumpah. Dia sumpah tak mau bersetubuh, dia nak setubuh, langgar sumpah, boleh bersetubuh. Selepas bersetubuh baru bayar denda. Boleh pilih sama ada puasa 3 hari, atau beri makan kepada 10 orang miskin, atau tu boleh pilih, atau bagi beras kepada 10 orang miskin, seorang secupak, atau bagi seorang selai pakaian, kain ke baju ke 10 orang. Nak puasa 3 hari pun boleh, atau memerdekakan hamba. Selalu orang pilih hak senang. Nikahkan hamba tu banyaklah duit nak kena guna. Yang tu kalau dia dalam bentuk sumpah. Dia tak kata bini dia macam mak dia, tapi dia sumpah, wallahi, dia sebut dalam bahasa Arab, wallahi ka wa billahi ka wa tallahi, aku takkan setubuh dengan hang sampai mati. Sembang. Tu orang panggil gebang. Bila dia nak bersetubuh, dia teringat balik, Allah, aku sumpah. Sumpah boleh langgar. Lampu merah pun kita duk langgar. Tak ada orang langgar. Jadi kata tak mau setubuh, sembangnya boleh setubuh. Boleh. Bila dia bersetubuh, dia dikira melanggar sumpah dia. Langgar sumpah ada cara, cari 10 orang miskin, nak ambil yang bagi kepiah seorang selai, bagi kain pelikat gajah duduk seorang selai. Dia selesai, settle lah. Itu tak ada masalah apa. Itu dipanggil ilak. Ilak bersumpah tak mau tapi mau. Hak tadi tu zihar, menyamakan. Hak tu teruk, hak tu kena melalui tempoh, kena kuarantin 2 bulan lah. Habis puasa tu. Malam boleh tak? Malam tak boleh. Sebab Allah kata selepas 2 bulan puasa baru boleh. Yatamassa, mereka bersentuh-sentuhan. Yang ni duduk sekali tak apalah, nak bersetubuh tu tak boleh. Baik. Hamba ada banyak jenis. Bila orang buat silap, hamba duk renyih, duk tunggu orang nak beli ni apa, nak merdekakan hamba. Orang beli merdeka. Ada yang menjadi hamba 100%, ada 100% hamba. Ada yang dijanjikan kemerdekaan selepas tuannya meninggal. Dia duduk dengan tuan dia. Tuan dia buat wasiat, kalau kata aku mati, hang merdeka. Macam tu pun ada. Maknanya dia tidak akan diwariskan, tidak difaroidkan. Dia dinamakan hamba al-mudabbar. Hamba mudabbar ni, dia duduk tunggu-tunggu bila lah tuan dia nak mati, pasal tuan dia menjanjikan kemerdekaan lepas dia mati. Tuan dia mati ya, nikah dia. Tak faraid lah. Tidak, hamba pun kena faraid. Dijual dia, duit tu bahagi, ataupun dibahagi jam dia tu. Dia terus jadi hamba. Dia nak kena kerja dengan dia ni, kerja dengan dia ni. Macam tu. Ada yang dijanjikan merdeka jika sanggup membayar sejumlah wang. Tak merdeka percuma. Perjanjian. Dia kena bayar dulu sejumlah wang atau harta. Dia kena memenuhi syarat-syarat tu, barulah tuan dia bersedia merdekakan dia. Dia dinamakan hamba al-mukatab. Mukatab ni perjanjian lah, hamba yang ada perjanjian dengan tuan. Ada surat perjanjian. Adalah dia punya syarat-syarat dia kan. Antara orang yang pernah jadi hamba mukatab ni Sayyidina Salman Al-Farisi. Hamba mukatab, tuan dia bersedia untuk berunding dengan dia, bersedia nak merdekakan dia. Dia minta merdeka lah pasal dia Islam, tuan dia kafir. Susah dia nak buat ibadat, kerja banyak. Tuan dia bersedia untuk merdekakan dia dengan beberapa syarat. Kita kalau ada hamba macam tu, kita boleh bagi zakat tu. Asnaf zakat yang 8, salah satunya wafir riqab. Hamba yang ada potensi untuk merdeka. Tuan dia janji yang merdeka, bagi kat aku 1 juta, merdeka.
Kita nak bayar zakat, kita pergi bagi kat dia. Dia tu tengah perlukan duit, dia kumpul nak bayar kat tuan. Nak tebus diri dia. Itu makna wafir riqab. Orang yang dibelenggu dalam perhambaan. Oleh kerana sekarang tak ada dah hamba macam tu, maka sebahagian ulama yang mengeluarkan fatwa, orang-orang yang duduk di rumah-rumah ni, rumah-rumah apa ni, pondan apa semua yang nak dipulihkan, ni pun tu pun hamba juga. Hamba seksual orang panggil. Pondan yang nak dipulihkan supaya jadi jantan balik, ataupun pengkit yang nak diwanitakan kembali, mereka ni dihamba abdikan. Jadi sebahagian ulama kata takkan asnaf zakat 7. Allah Ta'ala kata innama, hanya sanya 8. Tak bolehlah 9, tapi 8 tu kena ada. Bila tak ada, dimasukkan yang tu. Sebahagian negeri berfatwa macam tu, bukan bagi direct kat pondan tu, bagi dekat pengurus dia lah, rumah-rumah yang menguruskan, untuk pulihkan dia punya semangat dia, fikiran dia. Dia duk rasa dia pondan, nak bagi dia jantan balik. Tu saya tak erti sebab tu. Itu ada rumah-rumah kebajikan yang macam tu. Ataupun orang perempuan-perempuan yang terlanjur ke apakah, ni pun perlukan dana, boleh bagi ke situ. Sebagian ulama kata buat apa nak kita kira gitu, kita kira fi sabilillah lah. Hak tu masuk dalam fi sabilillah lah. Dah hamba tak ada lah. Nanti kalau ada hamba baru dia kira hamba. Ala kulli hal memang boleh lah, kalau nak kira fi sabilillah pun boleh. Pasal buat kerja tu kerja bagus, kerja nak pemulihan kan. Pemulihan. Baik, Sayyidina Salman pernah jadi hamba mukatab. Tuan dia kata nak merdeka boleh, hang kena bayar berapa duit pun dia minta. Dan satu lagi dia buat syarat, dia ada tanah, semua samun tanah, dia mau tanah tu jadi ladang kurma. Dia abad kat Salman, hang tanam, hang bersih, hang buh baja, hang tanam 100 pokok kurma, benih semua hang pergi cari sendiri. Dia bagi tanah, hang usahakan tanam. Aku mau 100 pokok kurma. Bila kurma ni besar, keluar bunga dan keluar buah. Bila dia keluar buah pertama tu, semua pokok berbuah, baru merdeka. Macam tu. Kira lambat lah. 4 tahun lah. Lambat lagi nak merdeka. Sayyidina Salman ni dia kalau boleh nak merdeka cepat, dia nak ikut Nabi. Hamba terikat dengan Tuan. Maka dia bagi tahu Nabi. Nabi kata tak apa, insya-Allah setahun lah. Macam mana setahun ni? Terus gotong royong tolong Salman. Ada yang sponsor biji benih, tolong korek lubang apa semua, buh baja. Tapi benih Nabi kata biar aku sendiri yang buh. Nabi yang bubuh, yang semai. Anak kurma tu tumbuh kerana berkat tangan Nabi. Nabi yang letak biji benih tu, pokok kurma ni dia tumbuh cepat. Setahun dapat makan anak. Dia tak tinggi, kurma lain tinggi, kurma ni rendah-rendah. Kurma lain sebelum tu besar-besar, oreng-oreng, kurma ni hitam kecil. Itulah namanya kurma Nabi, kurma ajwah. Benih tu sepatutnya buah tu panjang, tapi keluar ke metod halus bulat-bulat. Kurma ajwah kan bulat, hitam legam. Dia pelik sikit. Warna dia tak jadi macam warna kurma lain, kecil, bulat. Tapi yang pentingnya cepatlah. Setahun dia tumbuh. Orang lain tanam dia 3 tahun juga. Lah kurma ajwah kalau Tok Arab tanam dia tetap 3 tahun. Dia tak boleh nak cepat. Tak tahulah Jabatan Pertanian boleh dapat apa kaedah bagi cepat. Nabi doa ya. Berkat 100 pokok. Tapi yang cukup setahun ni 99. Ada satu pokok tu tak bunga lagi. Yang lain bunga dah. Nabi kata ni orang lain tanam kot. Kau ada siapa ambil biji pergi tolong tanam. Aku duk habaq dah biar aku tanam semua. Sayyidina Umar mengaku, ya saya try tanam sepokok. Patut pun Nabi kata cabut lah. Cabut Nabi tanam. Hak tu lagi lah. Kalau kata 10 bulan nak tunggu 2 bulan lagi cukup setahun. Tanam tu 2 bulan lah dia besar keluar buah ke. Nabi kata hampir tanam. Apa aku duk habaq dah biar aku tanam semua. Sayyidina Umar pergi bubuh. Tangan panas ke apa tau. Tangan panas tak tumbuh kan. Orang tanam pokok tak tumbuh ni orang panggil tanam panas. Sayyidina Umar dia tanam tumbuh tapi lambat lah. Dia ikut kaedah kurma lain 3 tahun wah. Nabi kata tak boleh jadi ni, cabut lah, cabut. Mai aku tanam dengan izin Allah.
Dalam 2 bulan lah, dia keluar buah. Sama dengan kawan-kawan lain, pokok lain semua berbuah. Itu kurma ajwah, kurma Nabi. Mahal lah pada kurma lain. Tapi kurma ajwah yang Nabi kata boleh terelak daripada sihir ni, ajwah Madinah. Lah orang tanam merata. Di negara-negara lain pun tanam. Hak betul-betul khasiat tu ajwah Madinah. Kita pun tak tahu, kalau kita pergi Madinah semua dia kata ajwah Madinah. Betul ke dah pun tak tahu. Kalau beli di ladang tu pun dia ambil buah luang juga meja tu. Pakai percayalah, mana kita nak tahu. Ajwah hak betul-betul khasiat ni ajwah Madinah. Ajwah luang dia tak berapa khasiat. Itu cerita Sayyidina Salman setelah dia bayar duit kepada tuan dia, pokok kurma dia pun dah berbuah semua, maka seperti yang dijanjikan dia dimerdekakan. Dan Nabi pun kempen siapa nak bayar zakat bagi kat Salman, siapa nak bayar zakat bagi kat Salman. Ini panggil hamba al-mukatab. Ada lagi hamba lain, ada yang disetubuhi oleh tuan pula dah. Dia ni perempuan, tuan berhak bersetubuh dengan hamba perempuan. Melayu panggil gundik je lah noh. Hamba boleh setubuh. Tapi kalau waktu mula-mula dapat hamba tu, orang bagi hadiah ke, beli ke, macam mana pun, mula-mula jangan lagi. Dia kena istibrak. Istibrak ni mana apa? Tunggu dia main haid sekali. Habis haid tu suci semua, boleh semayang. Waktu tu. Takut-takut dia mengandung anak dengan siapa sebelum tu. Lagi celaru. Tak tahu anak siapa. Jadi hukum dalam fiqh, siapa dapat hamba, siapa beli hamba perempuan, dia boleh bersetubuh. Tuan lelaki boleh bersetubuh dengan hamba perempuan. Tapi kalau owner tu perempuan, tak disetubuh dengan hamba lelaki. Tak boleh. Satgi anak beranak tu, tuan tu masalah. Status anak. Baik, hamba perempuan, tuan lelaki. Tuan lelaki boleh bersetubuh, tapi waktu mula tu kena tunggu dia main haid dulu sekali. Kalau beli hak monopos jam lah. Dia tak haid dah. Orang tak belilah tua-tua tu, orang beli hak muda lah. Tua-tua je tunggu bila nak main haid ni. Tunggu dia main haid dulu. Kalau dia mengandung, tunggu dia beranak dulu lah. Sampai habis nifas apa semua, baru bersetubuh. Sebab mengandung waktu beli tu bukan anak dia lah, anak sebelum tu lah. Macam tu, anak luar nikah ke apa, tak tahu lah. Itu Islam dia bagi garis panduan supaya berhati-hati, nanti takut ada dakwaan atas anak tu, anak siapa, tak mau. Tak perlu tunggu 3 kali suci lah. 3 kali suci tu perempuan yang bercerai dengan suami, nak kahwin lain kena tunggu dulu iddah. Ini cerita hamba. Nabi ada hamba perempuan yang Nabi tubuh sampai dapat anak, ada. Iaitu isteri Nabi dari Mesir, dapat cara hadiah. Raja Mesir Muqawqis. Raja Muqawqis. Kalau zaman Fir'aun gelaran dia, zaman Nabi Musa, Fir'aun lah raja kan, gelaran. Bukan nama, gelaran. Zaman Nabi, siapa jadi Raja Mesir dipanggil Muqawqis. Muqawqis ni dapat satu surat dakwah. Nabi tulis surat, Nabi ajak dia masuk Islam. Dia kata dia belum bersedia, dia layan surat Nabi, dia bagi hadiah 2 orang hamba. Seorang nama Mariah, seorang lagi nama Sirin ataupun Syirin. Nabi ambil seorang je lah, Mariah. Seorang lagi Nabi bagi dekat penyair Nabi, nama Hassan bin Thabit. Itu Sirin. Dapat anak Muhammad bin Sirin, pakar tafsir mimpi. Muhammad patutnya Muhammad bin Hassan, Hassan bin Thabit. Tapi lebih terkenal dia dibinkan dengan ibunya Muhammad bin Sirin. Sirin tu perempuan ataupun Syirin, nama orang perempuan Mesir. Jadi Nabi dapat hamba Mariah dan boleh anak dengan Mariah tu, boleh anak. Anak tu nama Nabi buah nama Ibrahim lah. Pasal Nabi Ibrahim pun pernah dapat hadiah perempuan dari Raja Mesir. Persamaan dia tahun tu. Nabi Ibrahim pernah pergi Mesir dengan isterinya Sarah. Raja Mesir nak cuba perkuasa Sarah, tak berjaya. Sarah ada baca satu doa, dia tak boleh nak perkuasa. Akhirnya dia malu, dia dah jadi krem satu badan dia ni. Dia minta, wahai perempuan, hang doa dekat Tuhan hang, aku sihat, aku bagi hadiah. Sarah pun baca doa. Tapi dia ni galak, 3-4 kali dia cuba. Raja galak. Dia nak try tak boleh, dia nak try tak boleh. Akhirnya dia surrender lah. Dia kata, aku betul-betul janji aku akan bagi hadiah. Maka Raja Mesir bagi hadiah Hajar dekat Nabi Ibrahim. Dengan Hajar tu dapat anak nama Ismail.
Jadi Nabi teringat balik cerita Nabi Ibrahim, anak dengan Maria Al-Qibtiyah itu dinamakan dengan nama Ibrahim bin Muhammad, sempena nama Nabi Ibrahim. Tapi tak lama lah mati apa semua kan. Mati, dan takdir Allah hari anak Nabi yang nama Ibrahim tu mati, berlaku gerhana matahari. Maka orang pun pakat buat up status lah. Zaman lah up status lah, zaman dulu sembang-sembang bawah-bawah pokok lah. Anak Nabi mati, okey. Hari tu juga jadi gerhana matahari. Waktu tu belum ada ahli falak yang nak jangka, tak jangka lah. Pagi anak Nabi mati, Ibrahim, Nabi pun teriak sedih, anak mati teriak, biasalah. Yang tak boleh morong-morong, teriak tu biasa, normal lah. Tengah hari tu jadi gerhana. Maka pakai up status WhatsApp, Facebook, pakai kata matahari pun turut bersedih dengan kematian anak Nabi. Nabi bersedih, matahari pun sedih. Macam tu. Nabi marah. Hak ni tak ada kena-mengena, hak ni bab sainnya ni. Apa duk kait, tiada kaitan dengan hidup atau mati. Matahari bulan ni dia hamba Allah, dia sembah Allah. Allah kata gerhana, jangan kait. Kita pun serupalah. Kadang-kadang ada tok guru menanti kan. Hari tu pula hujan, kita kata langit pun menangis, sodok merapu lah. Allah dah tetap hari tu hujan, langit menangis. Kononnya sastra lebih lah. Tapi benda ni ada Nabi pernah mengamuk, Nabi pernah marah. Tak boleh dia buat gitu. Terpatutlah cuaca hari ini mendung. Rupanya langit pun suram, menangis dengan kawan-kawan saya apa ramai yang buat gitu. Kalau dan saya tegur, jaga sikit. Nabi pernah tegur benda ni lah, Nabi tak tegur kot lah. Jangan kaitkan dengan alam ni dengan mati. Tapi ustaz mungkin dia sedih, mungkin tak tahu. Nabi tak bagi benda ni, benda Allah Ta'ala punya takdir. Dia baca dia dalam bab sains kan, gerhana ni macam mana apa semua yang duk kait dengan sentimen perasaan apanya. Nabi tak bagi gitu. Bab ilmu perasaan. Aku teriak betul yang jadi gerhana matahari ni duk pikait dengan Nabi khutbah tu, yang disyariatkan khutbah. Bila gerhana Nabi ajak semaya, dalam khutbah Nabi balun, Nabi perbetul akidah. Jangan duk kait. Ada ustaz mana mati hujan, sepanjang hari hujan, matahari bumi pun menangis, bukan manusia saja menangis. Langit turut menangis. Tu sodok merapu lah. Merapu tu. Tak sodok merapu. Pasal Nabi pernah larang dah tu. Tak kan? Pandai kan buat status lah. Ayat sedih lah kan. Yalah kita sedih betul. Yang langit hujan tu Allah dah tetap dah. Hari Sabtu pukul 12 dia turun hujan. Lebatnya banyak mana, berapa ayat turun, semua ditetapkan. Apa kena-mengena dengan orang mati? Okey. Tu nak kena sebut juga. Pasal lah zaman orang pandai menulis kan. Hati-hatilah bab-bab tu jangan. Baik. Dia kait patut lah gitu kan. Orang Melayu semua patut. Kalau hujan panas, dia kata ada orang nak mati. Tengok mati semua, dia terpatut pun. Tadi hujan panas. Hujan panas, ada orang nak kena mati, kena bunuh. Patutlah dia buat patut gitu. Tak ada kena mengena dengan hidup atau mati. Gitu. Baik. Kalau perempuan yang bersetubuh dengan tuan sampai dapat anak, perempuan tu dipanggil ummul walad. Dia hamba kepada tuan, dia ibu kepada anak tuan. Ummul walad, ibu kepada anak tuan. Anak tu terus merdeka, dia masih hamba. Bila dia merdeka, dia akan merdeka sebaik sahaja tuannya meninggal dunia. Tuan dia mati, dia merdeka. Dia macam hak tadi tu mudabbar, tuan dia buat perjanjian, aku mati hang merdeka. Hak ni ada perjanjian ke tak ada perjanjian ke, jasa dia mengandung anak tuan dan melahirkan anak tuan, maka setelah tuannya mati nanti dia akan automatik merdeka. Macam Maria tu lah. Dalam senarai isteri dia tak masuk dalam isteri, dia dipanggil jariyah, hamba Nabi. Dan ada juga hamba yang merdeka separuh, hamba separuh. Ini pun ada juga. Dia tak merdeka penuh, merdeka separuh. Dia dinamakan sebagai hamba al-muba'ab.
Hamba jenis inilah yang kita bincangkan dalam hadis di atas. Macam mana? Seorang hamba yang asalnya dimiliki oleh dua orang. Milik dua orang pergi beli, share duit, beli hamba, contohnya. Ataupun ayah mati, tinggal dua orang anak lelaki, tak ada pewaris lain. Jadi hamba tu diwarisi ni, share. Perkhidmatan hamba tu bahagi dua. 12 jam, 24 jam. Macam tu. Atau kalau dia kerja 8 jam, 4 jam, 4 jam. 4 jam dengan dia ni, 4 jam dengan dia ni. Ada zaman dulu. Hamba seorang, tuan dia dua. Jadi perlu dibahagikan. Kemudian salah seorang tuannya memerdekakannya. Ada seorang tu rasa kesian, aku merdeka lah bahagian aku, bahagian yang dia share tu. Maka status kehambaannya tinggal 50% sahaja lagi. Jika orang yang memerdekakan itu berkemampuan, dia mestilah, wajiblah dia membeli separuh harga hamba itu dari rakannya yang enggan memerdekakannya. Dia merdeka bahagian dia, lepas tu kalau dia ada duit, dia kena belilah. Baru senang kawan tu. Tidak, kawan ni pun dalam sehari itu ada jam yang dia merdeka, ada jam yang dia tak merdeka. Terikat. Dengan cara itu, hamba itu akan mendapat kemerdekaan penuh 100%. Jika dia tidak berkemampuan, maka hamba itu akan memegang status hamba al-muba'ad sahaja. Muba'ad ni pada perkataan ba'dun lah. Ba'dun ni sebahagian, merdeka sebahagian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Habis tajuk kita. Ya, sila. Ya. Ya. Ya, sunnah lah Nabi ajar bila dapat bayi, anak cucu kita cukur rambut, cukur perhabis, botak lincin. Jangan cukur sikit, tinggal sikit, cukur jambul dia tak boleh, makruh. Itu panggil qaza, cukur perhabis. Tak cukur pun tak apa, tapi sunnahnya cukur. Timbang rambut tu, timbang mah atau perak, yang baik yang mah lah, mah lagi. Dapat harga nilai tu bagi dekat fakir miskin yang Islam lah, bagi kepada orang-orang susah. Macam tu. Mudah-mudahan otak dia ni cerdik lah. Otak dia terang, macam terang. Macam tu. Mudah-mudahan. Optimis lah. Dalam agama kita optimis tak apa. Mudah-mudahan tu lah. Jadi macam tu insya-Allah. Ada lagi soalan lain? Fakir miskin susah nak cari. Ada. Kita tak tahu lah. Ada tetaplah ada. Macam kalau orang susah, orang sakit, perlu pembedahan, dia kata dia tak ada duit tu, tak cukup tu, miskin lah. Dia miskin ni, dia tak nampak. Kadang-kadang nampak macam kaya. Orang panggil miskin bandar. Bila dia pendidikan dia jatuh, dia ada, rumah dia ada, rumah nak kena bayar, kereta nak kena bayar, anak mengaji lagi. Nampaknya macam kaya. Kadang-kadang miskin. Terjejas perniagaan. Tapi kita, kalau kita tahu, carilah. Tak tahu payah juga. Kita tanya, dia ada data di pejabat zakat hak duk mohon zakat tu miskin, insya-Allah. Takkan dah sedar minta lagi. Senarai ni pun tahulah. Tapi berurusan dengan pejabat zakat nak senang lagi. Tak tahulah pejabat zakat terima dah duit hasil timbangan rambut ni. Kalau dia pun boleh terima, tolak ni apa urus wakil kepada pejabat zakat lagi senang. Ni pun ada data, ada maklumat. InsyaAllah ada maklumat. Siapa yang layak menerima. Tapi macam itulah yang fakir miskin lah. Yang layak ni ramai zakat ni. Mu'allaf. Yang mu'allaf walaupun kaya pun layak terima zakat. Walaupun kaya dia baru masuk Islam. Atas status dia baru masuk Islam, dia boleh dapat zakat. Kita tak payah bagilah duit hak timbang rambut tu. Kita mau hak susah. Fakir miskin. Orang yang pendapatannya tidak mencukupi perbelanjaan. Belanja patut banyak ni, dapat banyak ni. Tak ada baki memang tak cukup.
Kalau cukup-cukup tu kira kaya dah. Berbelanja dengan pendapat dah, cuma tak raya lah. Kaya tak raya. Kalau boleh simpan, ada kemampuan untuk simpan, yang tu lebih pada kaya tu. Kaya raya. Fidyah pun serupa. Fidyah tak boleh bagi kepada sebarangan orang. Fidyah hanya bagi kepada fafidyah tu ta'amu miskin. Fidyah urus nak serah fakir miskin saja. Orang yang duk urus tolak pi tolak mai tu dia pengurus, dia penyelaras. Dia kena pakat dengan orang miskin bersetuju untuk tolak balik, dia boleh aku tolak. Okey, depa ni tolak mai, dia tanya orang miskin ni, macam mana ni? Kita bagi balik? Bagi. Beras lah bagi kat orang miskin lah. Tengok balik rumah. Ni pun nak kena tegak kok. Setengah-setengah tu imam tu dia, saya boleh buat fidyah. Buat di masjid ada roda kan. Tapi beras lah tu siapa boleh? Tu imam boleh. Tu imam miskin lah. Rumah ikon sampai 4 biji. Rumah ikon punya penuh sampai overload dengan mozaiknya apa semua. Tak boleh. Fidyah untuk orang miskin. Tok imam buat bagi pihak orang miskin. Dia berdiri di tengah-tengah. Pemudah cara. Dia kena pakat lah, ni orang nak bayar fidyah, aku terima bagi pihak miskin. Nak tolak balik tu kena tanya ni apa? Beras ni apa? Tolong urus bagi ya. Tu macam tu. Kalau orang bagi beras satu trailer, orang miskin dia terima bagi pihak tu je. Kan ada apa? Nak upah luar. Sebiji beras itu pun tak layak. Pasal fidyah untuk fakir miskin sahaja. Macam tu. Saya kalau orang jumpa kata ustaz, kami nak buat fidyah, saya susah hati, saya bukan nak dapat kat kita pun. Kita nak kena urus pula. Kena cari pula orang susah. Tak dapat. Dia main singgah sat lah, betul kita kena pergi cari. Tanya orang kot rantau panjang ke tak orang betul pergi hantar. Tak dapat, sebiji tak dapat. Nak rebus bagi budak-budak makan tak boleh. Bukan semua budak-budak miskin. Ada yang mampu bayar yuran, ada yang tak mampu. Bagi kat waris tak mampu tu boleh ambil balik rumah. Zakat tak apa. Zakat dia luas 8 asnaf. Fidyah 2 fakir miskin. Yang orang Islam, yang fakir miskin. Macam tu. Kita ni dapat bagi pihak. Kalau kita nak dapat beras nak tolak balik tu, kena panggil orang miskin mai dulu. Mereka bersetuju untuk dikembalikan semula, boleh buat tolak roda tu. Kita tak boleh pandai-pandai dapat, tak apa kami sedekah balik, kami hadiah balik. Beras siapa pandai-pandai nak bagi balik tu. Jadi kena ada 3, pembayar fidyah, penerima, pengurus. Pengurus ni dia berdiri tengah lah. Ataupun dia tengok je lah, orang miskin terima, orang miskin tolak balik. Tolak pi tolak mai tu boleh, tapi kena cara dia lah. Ya. Pondok pun kalau ada orang miskin di pondok tu boleh. Tapi setengah pondok, mak dia duduk pondok, dia pun bayar yuran pondok setengah tu. Anak-anak berkemampuan. Tengok keadaan juga. Boleh bagi sebagai pengurus lah, tolong urus. Nak bagi makan semua tu tengoklah. Ada yang senang, ada yang susah. Macam tu. Jadi kalau buat di masjid yang ada roda boleh buat. Cuma yang dibimbanginya orang miskin tak mai pun. Tu imam tu urus. Buah lah tu berat lah dia balik rumah, dia penuh di rumah. Buat balik tolong urus tak apa. Kena pakat dengan orang miskin dulu lah. Pakat dengan orang miskin. Jadi ada 3 lah. Pembayar, penerima, pengurus. Pengurus dia tahulah apa dia punya status dia, apa dia punya, apa yang perlu dia buat lah. Aku sebagai menguruskan sahaja. Macam peserta korban lah. Peserta korban, lembu korban. Kita penganjur ni macam tu lah. Saya nak kena wakil, nak kena kata gimana, daging semua kan. Hak ni pun. Jadi fidyah, beras fidyah tu hak fakir miskin. Bukan hak kita nak mandai-mandai. Kena cari dulu, kena pakat dululah. Orang miskin kena bagi mandat kepada kita. Nak buat macam mana, nak tolak balik ke apa kan. Macam tu. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Boleh?
Tapi waktu duk tolak-tolak tu, kalau tak bincang dengan orang miskin, kita tak ada kuasa nak tolak balik tu. Kan orang tak mampu bayar banyak. Contohlah dia kena RM90,000. Mana dia ada duit, dia kata saya takat beli beras RM1,000 saya mampu. Tak, alah atas tu RM1,000 punya. Helah dia 90 kali tolak pimai-pimai tu. Jadi nilai RM1,000, dah bagi RM1,000, dia terima bagi pihak orang miskin kata hadiah balik. Pakatlah. Dia kata saya mewakili orang miskin, hadiahkan kembali. Tak kira lepas tu bagi balik RM1,000. Ada RM2,000 dah. Beras-beras itulah. Boleh itu sah tak apa. Kalau tak pakat dengan orang miskin, duk pi tolak mai tu, jadi kita dapat bagi pihak orang miskin. Lepas tu orang miskin tak wakilkan kepada kita untuk pulangkan kembali, kita pi tolak balik. Tang tu masalah dia. Faham tak? Kalau pakat tak apa, orang miskin tak mai tak apa, wakil macam sembelih korban tak mai dia wakil lah tak apa. Maknanya apa pun kena ada wakil tu dulu. Miskin kita ikut ustaz tak buat aku mana janji beras halal bagi dia. Clear? Faham tu? Tu orang miskin tu nak bagi sekampit dua dekat dia, boleh lah. Dia saya tak boleh ambil sebab hak orang miskin tu kata nah lah saya bagilah kat penganjur ni. Tolong saya, tak apalah. Sebab tu jangan dia pandai-pandai pergi tolak lah. Dia mengaji fiqah boleh kena cara boleh buat. Cara tu bukan saya tak bagi buat. Dia tak ada. Boleh buat. Ya. Ha? Boleh upah. Kalau atas beras itu juga orang miskin ambil, orang miskin bagi sebahagian. Tu atas dia lah, dia nak bagi terpulang. Kita tak boleh terus ambil tu. Ambil semua terus tak boleh, ambil sebahagian tak boleh. Dia nak bagi terpulang. Atas kerelaan dia. Berapa? Apa dia? Video ha? 14 beg 10 kilo. Oh, ya. Siapa dapat? Betul lah. Ni pun ada berapa orang? 14 orang kot lah. Kalau susah semua tak apa. Kalau 14 orang susah semua, kira Allah tak cukup duit semua ni. Semua terdesak orang ni. Duit tak apa cukup. Tak apa lah. Tidak tak boleh, tak kira lah 14 orang ke seorang ke, dia bukan masalah tu. Nilai boleh lah kira. Lepas tu kira berapa kali nak tolak bagi cukup dengan nilai kan. Kalau nilai mudahnya macam nilai 90,000, letak beras harga 1,000. 90 kali tolak pi tolak mai, mana 1,000 darat 90 habis, settle lah 90,000 tu. Nak mudah lagi, kita tak mati lagi ni sembahyang bagi cukup, puasa qada bagi cukup. Tak ada cerita fidyah dah. Ni yang ustaz mai kamu duk bubur. Dia masalahnya dia mati, dia tinggal bala dekat anak-anak. Anak-anak nak kena fikir fidyah puasa apa semua, dia tak qada. Celah-celah tu pula buat fidyah balai beras kat dia pula. Tak sah pula fidyah tu. Nanya. Jadi ustaz mai kamu, Datuk Ismail kamu ni dia cerita tak suruh fikir lah bab-bab tu, kita bagi selesai hal kita. Kalau tak mampu puasa pun duk bayar dah fidyah. Kanser tahap 4 mana mampu puasa, fidyah dia duk bayar. Mati tak payah bayar dah lah. Hak mana duk bayar dah tak payah bayar. Hak masalahnya dia boleh qada tak qada. Fidyah pun tak pernah bayar. Hak tu yang jadi masalah. Ui, kalau kira daripada umur 15 memang banyak lah. Dengan tak qada, dengan tak fidyah, Allah banyak. Tapi kalau kata kita ada mak kita yang sakit tak mampu puasa, setiap kali Ramadan kita bayar 30 cupak. Mati nanti kena bayar ya. Dah. Tak ada tunggak lah, bayar balik. Ataupun yang dia perlu qada, dia dah qada settle semua dah. Fidyah pun dia dah kira bayar. Waktu hidup tu kira siap. Selalu fidyah orang kira lepas mati. Yang betulnya fidyah waktu hidup. Bini kita Ramadan tu lepas kata dah mengandung, beranak, tak puasa 30 hari. Ramadan ni nak masuk Ramadan ni pun dia tak qada 30 hari. Siap masuk Ramadan bayar 30 cupak. Ya, siap.
betul qada. Bila waktu hidup tu dah selesai tunggakan, mati tak ada apa. Satu lagi, kalau orang tu dia semayang cukup, puasa cukup, jangan dia buat fidyah. Puasa cukup, semayang cukup, fidyah apanya lagi? Dia gagal. Ha? Dia gagal lagi dia amat anak dia gagal. Dia pergi gagal. Kalau mereka tengok memang dia semayang cukup, puasa cukup, tak payah buat wakaf ya. Kalau nak buat fidyah tengah, tak perlu buat benda yang tak wajib, dia jadi tak sah. Ada seorang tu, ayah dia tu imam, telefon dia beritahu ayah dia imam semua, ustaz kira ustaz fidyah semayang. Takkan tu imam tak semayang? Saya terkejut. Ayah kamu imam kan? Takkan dia tak semayang? Kami ni sedap-sedap anak-anak ni duk tengok dia semayang lah. Puasa? Puasa pun alhamdulillah lah, takat duk tengok tu puasa lah. Kod-kod, dia main kod-kod dia tak puasa ustaz. Duk seria apa? Kita tengok zahir dia puasa semayang cukup, duk kod-kod. Mana tahu kod-kod lah dia masuk bilik ayak, dia minum ayak lah. Aduh pula macam tu. Saya tak mau. Tu saya duk kira fidyah. Fidyah apanya? Salah dia suruh ambil daripada umur 15, padahal kawan tu bagui punya, tu imam tu. Ni pun masalah orang Melayu kita. Mati dia kira fidyah. Tak semua kena fidyah. Hak cuai, hak tertunggak je. Hak bagui, settle semua, fidyah apa lagi? Kita kena pesan kat anak-anak kita, jangan duk buruk sangka pak puasa tiap-tiap tahun tau. Mayang pun cukup tu. Kalau tinggal pak qada lah, selesai lah. Mati pun jangan duk fidyah lah. Tengah tu dia duk pesan suruh fidyah. Tu anak-anak duk ingat wajib lah. Kalau pak pesan pun tak payah fidyah, dah settle, fidyah apa lagi? Ada seorang tu dia tu, ayah dia tu imam, ayah dia beritahu, dulu Tok Wan hang mati, pak buat fidyah. Nanti kalau pak mati, hamba buat fidyah kat pak. Pak wasiat tu tak terpakai pasal benda tak wajib. Wasiat lain kita kena tunai lah. Wasiat fidyah apanya dah settle lah. Jangan habiskan duit tu, habis tapi tak berguna lah. Tak sah. Duit habis, rugi belanja kat tu kan. Baik buat kenduri ke, buat wakaf ke apa ke, rugi je. Hak betul-betul tak puasa, memang kena bilang lah. Bilang tu payah tu yang bawa kita agak-agak. Nak bilang detail tepat tu memang payah. Akhirnya jalan mudah ambil daripada umur 15. Umur 15 tu yang mencecah 90,000, 150,000 rupanya. Duit tak ada, helah gitu lah. Helah sah, insyaAllah dalam mazhab Syafi'i sah. Wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min 'ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lupa nak umum, depan ni ada borang Ihya Ramadan untuk tajaan berbuka puasa, sahur dan juga untuk tahlil arwah. Jadi yang nak dapatkan borang ni saya tinggal depan ni lah. Kalau untuk taja sehari kami ada 60 orang lah ni. Untuk taja buka puasa sekali dengan sahur sekali dengan kuih muih, RM780 untuk belanja sehari. Adalah beberapa kekosongan lagi. Mereka duduk di Ma'had 1 Ramadan sampai 24 Ramadan saja. Tapi dalam 24 hari itu ada yang booking, ada yang bayar, yang nak taja penuh. Kalau taja penuh tu RM780 satu hari. Buka puasa dengan ayak, dengan kuih semualah, dan juga sahur. Kalau nak derma sikit-sikit pun boleh masuk dalam ni lah. Niat untuk infak Ramadan nanti insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi